Diriwayatkan daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat 10 golongan yang terlibat dengan arak. Mari kita telusuri. Pertama ialah pemerah arak. Golongan ini merupakan pekerja-pekerja yang melakukan kerja pemerahan buah-buahan seperti anggur, yang bertujuan hasil dari perahan anggur itu akan dijadikan arak. Sama ada menggunakan teknologi moden atau cara tradisional. Upah atau gaji yang diterima daripada hasil pekerjaannya adalah haram, begitu juga perbuatannya. Golongan kedua ialah golongan yang meminta diperahkan arak untuknya. Ini bermaksud majikan ataupun pengurus sesebuah syarikat yang memberi upah ataupun gaji kepada beberapa orang pekerja di kilangnya untuk bekerja sebagai operator pengeluaran, maka haramlah pekerjaannya itu. Golongan yang ketiga ialah golongan yang meminum arak. Orang yang meminum arak walaupun setitik dan tidak mabuk atau hanya untuk mencuba, perbuatan itu adalah haram di sisi Islam. Golongan yang seterusnya ialah golongan yang menjual arak. Ini boleh diertikan sebagai tuan kedai ataupun restoran yang menjual arak kepada pelanggannya walaupun dia tidak meminumnya, maka perbuatan itu juga haram. Golongan yang seterusnya ialah golongan yang membeli arak. Golongan ini bermaksud orang yang membeli arak sama ada untuk diminum atau simpan dijadikan koleksi, maka perbuatan itu pun haram. Golongan seterusnya ialah golongan yang membawa arak. Ianya boleh dimaksudkan sebagai pelayan di sesebuah restoran, kedai makan ataupun hotel. Ia juga boleh dimaksudkan sebagai pemandu lori yang membawa muatan arak dari sesuatu tempat ke suatu tempat yang lain. Perbuatan itu adalah haram walaupun ia tidak meminumnya. Golongan lain yang dilaknat kerana arak ialah golongan yang meminta dibawakan arak kepadanya. Situasi ini bermaksud seseorang yang membuat pesanan arak melalui online dan penghantar makanan membawa arak tersebut dari sesuatu tempat ke suatu tempat yang lain, maka perbuatan itu adalah haram. Golongan yang seterusnya ialah golongan yang meminta dibelikan arak untuknya. Ini bermaksud seseorang yang meminta pertolongan orang lain untuk membelikan arak untuknya kerana sebab yang tertentu. Sebagai contoh, seorang Muslim meminta rakannya yang bukan Muslim membelikan arak untuknya, maka perbuatan Muslim itu adalah haram sama sekali. Golongan lain termasuk juga golongan yang memberi minum arak kepada orang lain. Situasi ini bermaksud seseorang yang memberi minuman arak kepada orang lain padahal dia tidak meminumnya. Sebagai contoh, seseorang Muslim membelanjakan minuman arak kepada rakannya yang bukan Muslim di sesebuah restoran. Maka perbuatan itu adalah haram. Golongan yang terakhir ialah golongan yang mendapat hasil daripada arak. Suatu skop yang lebih luas dan pelbagai bolehlah dikatakan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan arak adalah haram. Sebagai contoh, pengawal keselamatan yang mengawal keselamatan kilang arak dan mendapat gaji daripada pengurus kilang tersebut. Maka perbuatan ataupun gaji itu adalah haram. Hakikatnya, syariat dan hukum pengharaman arak khususnya bagi umat Islam lebih 1400 tahun yang lalu adalah bertujuan memelihara kesejahteraan kehidupan manusia dan masyarakat sama ada dari aspek fizikal, mental dan spiritual. Justeru itu, usahlah diragui segala hikmah yang terkandung dalam syariat ciptaan Tuhan, kerana hanya dengan kehidupan yang berlandaskan syariat dapat melahirkan insan berkualiti sekaligus membangunkan ketamadunan ummah yang gemilang dan harmoni.